Wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk konsep Al-Hakim dan isu-isu yang berkaitan. Kita mulakan dengan pengenalan apa itu usul fiqh. Usul fiqh bermaksud cabang ilmu dalam hukum Islam yang memfokuskan kepada prinsip-prinsip, dasar, metodologi dan teori-teori yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Dari segi istilah pula, usul fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang kaedah-kaedah mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf ataupun manusia daripada dalil-dalil tafsili. Di dalam tajuk usul fiqh terdapat beberapa tajuk yang telah dibincangkan, antaranya tajuk Al-Hakim. Maka kami akan membincangkan dengan lebih terperinci dengan konsep Al-Hakim. Al-Hakim bermaksud orang yang memutuskan dan menetapkan hukum, yang menetapkan segala sesuatu dan yang mengetahui hakikat sesuatu. Oleh itu, ulama usul fiqh memandang Al-Hakim sebagai salah satu prinsip asas dalam menentukan dan memahami sumber hukum Islam. Konsep dan pengertian Al-Hakim. Al-Hakim merupakan sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna yang bermaksud kebijaksanaan. Perkataan Al-Hakim berasal daripada perkataan Al-Hikmah yang merujuk kepada sifat Allah yang maha sempurna. Ia juga boleh bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukti Allah bersifat Hakim adalah sifat Hakim ini menunjukkan bahawa kebijaksanaan Allah SWT yang menciptakan semua makhluk atau sesuatu perkara dengan hikmah yang tidak terbayang di benak fikiran manusia. Antara buktinya ialah cap jari manusia. Cap jari manusia diciptakan berbeza-beza dan tidak dapat disangka lagi dengan sains maupun dengan teknologi. Yang kedua adalah menciptakan alam semesta. Kebijaksanaan Allah SWT mentadbir alam dengan hikmah kejadian alam seperti gerhana bulan, kejadian siang dan malam dan lain-lain. Ia menciptakan langit serta bumi dan serta isinya yang memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Seperti dalil yang ditunjukkan dalam Al-Quran, iaitu Allah berfirman, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan tiap-tiap satunya beredar, terapung-apung peredarannya masing-masing. Bukti yang seterusnya adalah kapal yang mampu berlayar di lautan. Kapal-kapal yang besar yang penuh muatan dapat terapung di permukaan air laut, seperti kisah Nabi Nuh AS yang membina bahtera melalui wahyu Allah, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah SWT yang mampu menundukkan laut untuk manusia, sedangkan laut yang luas dan dalam mampu menenggelamkan apa sahaja. Dan seterusnya adalah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia begitu mulia di sisinya. Manusia memiliki rupa dan identiti yang berbeza, yang mempunyai akal dan perasaan. Seterusnya, saya akan membincangkan berkaitan dengan aplikasi Al-Hakim. Terdapat beberapa cara di mana aplikasi ataupun konsep Al-Hakim ni dapat diaplikasikan ataupun diterapkan. Yang pertama adalah pemahaman berkaitan keadilan. Kita perlu memahami bahawa Allah adalah Maha Hakim yang membawa pemahaman tentang keadilannya yang sempurna dalam kehidupan seharian. Ini telah mengajarkan kita untuk bersikap adil dalam semua urusan. Yang kedua adalah pemahaman berkaitan keadilan. Kita perlu memahami bahawa Allah Maha Bijaksana dalam mengatur segala sesuatu yang dapat membantu individu untuk menerima nasib atau takdir dengan lapang dada, mengingat bahawa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Yang ketiga adalah keputusan yang bijak, iaitu memahami sifat Allah sebagai Al-Hakim dapat memotivasikan individu ataupun diri untuk membuat keputusan yang bijak dan berfikir secara mendalam sebelum mengambil sesuatu tindakan. Dan yang keempat adalah berfikiran jangka panjang. Berfikiran jangka panjang ini, kita perlulah meyakini bahawa Allah ni adalah Maha Bijaksana yang juga mengajarkan kita untuk melihat gambaran besar dan berfikir jangka panjang. Terkadang apa yang kita nampak itu sulit atau tidak adil pada saat itu, mungkin ada hikmah di sebaliknya pada masa hadapan. Seterusnya adalah bertawakal.
Kita perlu memiliki keyakinan dalam sifat Al-Hakim ini supaya ia dapat membantu individu untuk melepaskan kekhawatiran dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bertawakal atau bergantung pada Allah ni adalah cara untuk kita bermanifestasi dari kepercayaan pada kebijaksanaannya. Yang kedua adalah kepimpinan yang bijaksana. Bagi pemimpin atau mereka yang memiliki tanggungjawab dalam satu kelompok, pemahaman tentang Allah sebagai Al-Hakim ni dapat membimbing mereka untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, adil dan penuh hikmah. Yang ketiga adalah pembelajaran dan pengembangan diri. Kita perlu memahami bahawa Allah adalah Maha Bijaksana yang dapat menjadikan agar dapat menjadikan motivasi kepada diri sendiri, kepada kita untuk terus belajar dan berkembang sebagai individu. Mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan juga dapat dianggap sebagai satu ibadah. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan aplikasian konsep Al-Hakim dalam kehidupan. Yang pertama, penerimaan dan bersabar. Contohnya, apabila kita menghadapi dugaan atau kesulitan dengan sikap penerimaan dan kesabaran, kita perlulah yakin bahawa Allah ni sebagai Al-Hakim yang mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Yang kedua adalah berfikir positif dalam ujian. Contohnya, kita kena lihat ujian atau dugaan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang dan yakin bahawa Allah memiliki hikmah di sebalik setiap ujian. Yang ketiga adalah ketika menghadapi cabaran. Contohnya, apabila kita menghadapi cabaran atau sedang menghadapi untuk membuat keputusan yang sulit ataupun susah, kita perlulah bersikap bijak, berfikiran bijak dan rasa penuh pertimbangan sebelum nak buat sesuatu tu, kerana yakin bahawa Allah ni adalah Maha Hakim yang mengetahui akibat daripada setiap tindakan yang kita ambil. Yang seterusnya adalah berfikir jangka panjang. Contohnya, kita mengembangkan perspektif yang luas dan berfikir jangka panjang dalam merencanakan dan menghadapi menjalankan kehidupan seharian. Kita perlu ingat bahawa Allah ni memiliki pandangan lebih besar dan tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Dan terakhir ialah bijak dalam bertindak. Contohnya, apabila kita nak buat keputusan, kita perlu buat dengan bijak dan adil dalam kehidupan seharian. Dan kita perlulah ada hubungan yang baik, hubungan personal yang baik, pekerjaan ataupun masalah sosial kita perlulah atasi dengan baik. Bijak dalam bertindak dalam sesuatu perkara. So, dengan mengambil inspirasi daripada sifat Allah, sifat Al-Hakim ni Maha Hakim. Seterusnya adalah bertawakal dan mengandalkan Allah. Contohnya, bertawakal atau bergantung sepenuhnya pada Allah dalam setiap langkah dan usaha dengan menyedari bahawa segala sesuatu berada di bawah kehendak-Nya yang maha bijaksana. Yang kedua adalah menghargai keadilan dan kesamarataan. Contohnya, mengedepankan prinsip keadilan dan kesamarataan dalam hubungan dan tindakan seharian dengan merujuk kepada Allah sebagai Al-Hakim dan Maha Adil. Seterusnya adalah menyadari batasan kita sebagai manusia. Contohnya, kita menyadari bahawa manusia ni memiliki keterbatasan dan pengetahuan yang terbatas. So, kita kena melibatkan Allah dalam setiap keputusan, dalam setiap sesuatu dan kita tidak boleh mempercayai sepenuhnya kepada manusia. Yang seterusnya adalah berkembang secara pribadi dan spiritual. Contohnya, kita kembangkan diri secara pribadi dan spiritual ni dengan terus belajar dan mengembangkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan tindakan sesuatu perkara yang kita buat. Dan yang terakhir adalah menjadi pemimpin yang adil. Contohnya, bagi mereka yang memiliki peranan dalam kepemimpinan tu, mereka boleh menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana dengan mendorong dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kebijaksanaan dan keadilan Allah Ta'ala. Assalamualaikum, saya akan meneruskan pembatangan isu semasa yang berkait dengan konsep Al-Hakim. Yang pertama, isu keadilan sosial dan ekonomi. Contohnya, kita boleh lihat bagaimana dasar ekonomi dan sosial dilaksanakan untuk mencapai keadilan dan kebijaksanaan dalam pengagihan sumber kekayaan. Oleh itu, usaha ini untuk mengurangkan jurang perbezaan sosial dan ekonomi dapat dikaitkan dengan konsep Al-Hakim. Seterusnya, isu semasa hak asasi manusia.
Hal ini dikatakan demikian kerana hak asasi manusia seharusnya dihormati dan dilindungi dalam sebuah masyarakat atau negara. Keputusan kerajaan untuk menangani isu seperti layanan terhadap kumpulan minoriti atau kebebasan beragama boleh menjadi isu berkaitan dengan sifat Al-Hakim. Selain itu, isu semasa yang dapat dikaitkan dengan konsep Al-Hakim adalah cabaran dari segi moral dan etika. Hal ini kita dapat lihat bahawa bagaimana suatu masyarakat atau individu menghadapi cabaran moral dan etika. Keputusan yang berkaitan dengan etika seperti ilmu pengetahuan, sains teknologi dan bioetika mungkin mencerminkan pandangan tentang kebijaksanaan dan keadilan. Seterusnya, isu kesihatan dan krisis pandemik. Keputusan dan langkah yang diambil oleh kerajaan dalam mengawal penyebaran COVID-19 di dalam negara telah menunjukkan sifat Al-Hakim, iaitu kebijaksanaan untuk melindungi kesihatan rakyat agar rakyat tidak terjejas dengan masalah dengan pandemik tersebut. Isu seterusnya adalah sistem keadilan dan hukum. Isu ini berkait dengan konsep Al-Hakim kerana ia melibatkan seorang hakim yang perlu bijak dalam menjatuhkan hukum agar tidak tersalah, dan hakim juga perlu melakukan keputusan yang adil dalam mengikut sistem pengadilan. Hal ini dapat mencerminkan hakim tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan dan hikmah Allah. Seterusnya, krisis kemanusiaan. Hal ini dapat dibuktikan apabila kerajaan bertindak dengan cepat ketika menghadapi krisis kemanusiaan seperti konflik bersenjata, bencana alam atau masalah perlarian. Oleh itu, keputusan dalam menangani keadaan darurat ini berkait rapat dengan konsep Al-Hakim. Akhir sekali, isu-isu antara bangsa. Sebagai contoh, peranan negara dalam hubungan antara bangsa dan pembuatan keputusan yang melibatkan perdamaian, keadilan global dan penyelesaian konflik. Isu-isu global seperti perubahan iklim dan perdagangan antarabangsa juga memerlukan pertimbangan yang bijaksana. Oleh itu, isu-isu antarabangsa ini juga berkait dengan isu semasa dan ia dapat dikaitkan dengan konsep Al-Hakim. Kesimpulannya, di dalam Islam, Al-Hakim didefinisikan sebagai pihak yang memutuskan sesuatu dengan adil dan bijaksana. Ini terbukti di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-57 yang bermaksud menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia yang menerangkan sebenarnya dan dia adalah pemberi keputusan yang paling baik. Bukti yang seterusnya ialah di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-44 yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak memutuskan apa yang diturunkan oleh Allah, maka itu adalah orang kafir. Dalil tersebut telah menjelaskan bahawa hakim ialah orang yang menetapkan hukum dan tidak lain hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala mengikut syariatnya. Al-Hakim merupakan salah satu nama yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Dalam konsep ini, Al-Hakim bukan sahaja membawa maksud kebijaksanaan, bahkan ia membawa maksud keadilan. Hal ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat adil dalam menjatuhkan sesuatu hukum kepada umatnya tanpa mengira warna kulit maupun agama. Selain itu, sifat Al-Hakim juga membawa banyak maksud yang membezakan sumber hukum Islam yang lain, iaitu keterbatasan dan ketetapan. Pada masa yang sama juga, Al-Hakim juga dijadikan rujukan dalam usul fiqh, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas.